Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Murada binti Abdul Talib, nombor metrik 258870. Jadi untuk tugasan pada kali ini kami akan membentangkan berkaitan hak kebebasan bersuara. Jadi untuk pengenalan, istilah kebebasan bersuara bukan sesuatu yang asing dan telah wujud sejak awal peradaban manusia, dan kepentingan menjaga hak asasi manusia telah digubal seawal kewujudan Piagam Madinah iaitu pada 622 Masihi. Untuk peringkat antarabangsa terdapat jaminan kebebasan bersuara iaitu termaktub dalam Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia pada 1948, dan artikel 19 dalam deklarasi menyebut everyone has the right to freedom of opinion and expression, includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, impart information and ideas through any media and regardless of frontier. Dan perjanjian antarabangsa hak sivil dan politik juga telah memperuntuk klausa hak kebebasan bersuara dan memberi pendapat setiap individu. Maka bermaksud setiap individu diberi kuasa untuk bercakap, iaitu menyuarakan pendapat tentang sesuatu pelaksanaan atau juga tindakan sama ada kerajaan maupun pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hariza Izwani binti Hashim, nombor metrik 258519. Okey, untuk takrifan kebebasan bersuara. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, secara ringkasnya, kebebasan bersuara dapat diertikan sebagai kebebasan untuk menyatakan atau melahirkan fikiran atau fahaman. Kebebasan bersuara ini merangkumi ucapan sama ada bersifat simbolik, dituturkan, bersifat penulisan, berbentuk politik, kesenian ataupun komersial. Bersuara juga tidak semestinya membawa maksud bersuara secara lisan. Ia juga dapat dilihat dari sudut mencari maklumat, menerima maklumat serta menyalurkan maklumat atau pendapat kepada individu atas kumpulan individu lain melalui pelbagai medium komunikasi. Okey, yang kedua, komunikasi dengan mulut, bahasa isyarat, simbol, hasil seni, muzik, arca, fotografi, filem, video, buku, majalah dan surat khabar adalah semua tergolong dalam kebebasan bercakap dan bersuara. Malah, percakapan simbolik seperti berpakaian, berperwatakan juga boleh dikategorikan sebagai satu hak kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara merupakan satu hak seseorang menyampaikan apa yang difikirkan, apa jua slogan, lakonan ataupun ekspresi. Sejarah kebebasan bersuara di Malaysia. Semangat nasionalisme dan keberanian bersuara penduduk tanah Melayu bermula era 1920-an dan 1930-an, di mana kebanyakan penduduk telah mula mendapat pendidikan dan kesedaran politik dalam membina negara sendiri dan mengusir penjajah. Ideologi-ideologi mereka disuarakan melalui media cetak seperti akhbar, majalah, cerpen, serta terdapat penduduk yang membantu persatuan bagi menyebarkan kesedaran politik seperti Kesatuan Melayu Singapura KSM dan Kesatuan Melayu Muda KMM. Penjajahan Jepun pada 1941 menyukarkan kebebasan bersuara mereka sehinggalah Jepun menyerah kalah dan Parti Komunis Malaya PKM telah cuba menguasai tanah Melayu melalui kekerasan dan pembunuhan. Okey, keadaan ini telah menyebabkan pihak British pada 9 Jun 1948 mengisytiharkan darurat melalui Sir Edward Gill dan wujudlah Ordinan Perantauan Darurat yang bertujuan menyekat pemberontakan komunis sekaligus menyekat kebebasan bersuara penduduk ke atas alasan menjaga keamanan. Okey, seterusnya pada 1920 juga pemerintah kolonial British telah memperkenal Ordinan Mesin Cetak bagi tujuan mengawal penyebaran maklumat yang dapat mengancam pemerintahan British. Pihak British juga mempunyai kuasa untuk menarik balik lesen percetakan yang diberikan.
tahun 1939, peraturan baru diwujudkan di mana akhbar perlu memohon permit terlebih dahulu sebelum membuat penerbitan dilakukan kecuali bagi akhbar berbahasa Inggeris. Keadaan ini juga telah mencetus di mana lahirnya keadaan berat sebelah antara percetakan akhbar bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, kita bercakap berkaitan dengan hak kebebasan bersuara. Sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, Malaysia turut meraihkan hak kebebasan bersuara. Jadi kita dekat Malaysia ni taklah dilarang sepenuhnya untuk menyuarakan pendapat. Jaminan terhadap hak kebebasan bersuara ni diberikan kepada individu yang berstatus warga negara dan ianya telah diperuntukkan dalam Perkara 10 1A Perlembagaan Persekutuan 1963. Peruntukan ini jelas menyatakan setiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Walaupun kebebasan bersuara ini merupakan hak asasi manusia, namun kawalan ke atas hak kebebasan ini perlu dititikberatkan dengan mengambil kira bahawa Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang mempunyai pelbagai bangsa, bahasa, agama dan budaya. Maka atas sebab inilah Perkara 10 Fasal 2, 3 dan 4 Perlembagaan Persekutuan 1963 memberi kuasa kepada Parlimen untuk menyekat atau mengawal kebebasan bersuara ini. Pemberian kuasa ini telah menunjukkan bahawa kebebasan bersuara di Malaysia adalah bersyarat dan tidak mutlak. Antara contoh undang-undang yang telah digubal oleh Parlimen dalam mengawal kebebasan bersuara adalah seperti Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Kanun Keseksaan dan Akta Keselamatan Dalam Negeri telah dimansuhkanlah yang tu. Jadi kalau kita perasan untuk zaman viral sekarang ni, disebabkan itu sebenarnya akta-akta yang telah digubal ni sangat berguna bagi mengawal salah laku mungkin masyarakat memviralkan ataupun mewar-warkan sesuatu benda yang tak dapat kepastian ataupun memang sah-sah benda tu salah dan mungkin boleh dikira sebagai fitnah. Jadi apabila sekiranya tiada kawalan dan rakyat terlalu diberi hak kebebasan untuk menyuarakan pendapat, maka terlalu banyak pendapat jika ianya positif maka ia akan mendatangkan manfaatlah kepada negara. Tetapi jika ianya viral dengan perkara yang tidak benar atau tidak pasti, maka ia akan menyebabkan mungkin jika kita tengok tadi negara kita majmuk, mempunyai pelbagai bangsa, bahasa, agama dan budaya. Jadi jika sesuatu perkara yang diwar-warkan ataupun dihebahkan itu berkaitan dengan mungkin sensitiviti agama, sensitiviti budaya dan lain-lain, maka ianya akan menimbulkan perbalahan di antara kaum Melayu contohnya dengan kaum Cina atau selain itulah. Jadi saya percaya undang-undang yang digubal mempunyai sebab dan alasan yang kukuh kenapa perlu diberikan atau dikawal kebebasan bersuara tu dengan penubuhan pelbagai akta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nushila binti Syed Muhammad. Nombor metric saya 258863. Hari ini saya akan membentangkan tentang sekatan terhadap hak kebebasan bersuara. Terdapat 5 sekatan atau jaminan suai manfaat bagi hak kebebasan bersuara di Malaysia. Yang pertama adalah kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian. Yang kedua, hubungan baik dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ketenteraman awam atau kemoralan. Yang keempat, keistimewaan parlimen atau mana-mana undangan. Yang kelima, menentang penghinaan mahkamah, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Baik, kita bermula dengan kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagian, iaitu kebebasan bersuara tanpa sekatan boleh membahayakan keselamatan persekutuan atau negara Malaysia sendiri dari ancaman luar. Penzahiran kekritikan atau ketidakpuasan hati terhadap sistem politik, pentadbiran, budaya negara lain boleh menyebabkan ketegangan atau negara-negara sehingga peringkat boleh mengancam keselamatan negara sendiri.
Selain kebocoran maklumat rahsia kerajaan juga boleh meletakkan keselamatan negara dalam keadaan yang bahaya. Sebagai contoh, pada 14 November 2016, Hakim Mahkamah Seksyen Zulkarnain Hassan telah memutuskan bekas Perdana Menteri, bekas Ahli Parlimen Pandan iaitu Muhammad Rafizi Ramli didapati bersalah di bawah Seksyen 8/1/C 4 Akta Rahsia Rasmi kerana beliau telah mendedahkan satu maklumat tentang laporan pengauditan 1MDB kepada pihak media pada 24 Mac 2016 dan beliau didapati bersalah dengan dijatuhkan hukuman selama 18 bulan penjara. Berkenaan dengan hubungan baik dengan negara-negara lain, Malaysia semestinya perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara luar untuk memastikan kestabilan politik, sosial dan ekonomi. Kritikan atau tumahan kepada rakyat daripada budaya negara lain boleh menjejaskan keselamatan negara. Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 yang telah meletakkan kesalahan penyampaian maklumat berkenaan rahsia kerajaan kepada negara asing yang tidak mempunyai kuasa atas maklumat tersebut. Bagi kesalahan ini, hukuman penjara minimum setahun atau boleh sampai 7 tahun. Yang ketiga, ketenteraman awam atau kemoralan. Kita melihat kepada kawalan atas hak kebebasan bersuara juga adalah penting bagi menjaga ketenteraman awam atau kemoralan rakyat supaya tidak menimbulkan keadaan yang menyebabkan persekitaran yang tidak selamat seperti rusuhan, perhimpunan haram dan penunjuk perasaan. Kurang daripada peristiwa rusuhan kaum tersebut, Akta hasutan ini telah digunakan untuk mengawal media daripada menyiarkan berita-berita palsu yang mampu menimbulkan perasaan marah sesuatu kaum yang lain. Perkara 10 Fasa 4 Perlembagaan Persekutuan membenarkan Parlimen menggubal undang-undang melarang persoalan mengenai isu-isu perkara istimewa seperti kedudukan raja-raja, keistimewaan kedudukan orang Melayu, bahasa rasmi negara dan agama rasmi negara. Seksyen 298A Kanun Jenayah juga telah memperuntukkan kesalahan terhadap sesiapa sahaja yang menimbulkan kekacauan, pecah belah, perasaan pemusuhan atau kebencian atau sakit hati yang menimbulkan prasangka terhadap pengekalian kedamaian atau perpaduan atas alasan agama. Yang keempat, perlu kita melihat kepada keistimewaan Parlimen atau mana-mana Dewan Undangan. Peranan ahli-ahli Parlimen ini adalah untuk memperjuangkan, membahaskan isu-isu rakyat dan negara dalam sidang Parlimen. Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa semua ahli Parlimen mempunyai kekebalan mutlak semasa prosiding atau di Majlis Parlimen. Perkara 63/2 pula memperuntukkan tiada sebarang tindakan sivil atau jenayah yang boleh dikenakan terhadap ahli Parlimen yang berkenaan perkataan atau undian mereka semasa undian prosiding Parlimen. Keistimewaan ini juga turut diperuntukkan dalam Seksyen 7 Akta Dewan-Dewan Parlimen di bawah keistimewaan dan kuasa-kuasa 1955. Kekebalan keistimewaan ini juga telah diberikan ketika prosiding Parlimen. Sekiranya perkataan atau pengucapan tersebut dibuat di luar prosiding Parlimen, maka ahli Parlimen tersebut tidak dilindungi dengan keistimewaan ini. Yang terakhir iaitu penghinaan mahkamah, fitnah atau pengapian apa-apa kesalahan. Kita melihat kepada sekatan kebebasan bersuara dalam penghinaan mahkamah bagi menjaga kehormatan dan kepercayaan. Perlindungan terhadap kedudukan institusi kehakiman adalah sangat penting bagi memastikan ketenteraman awam, keselamatan persekutuan dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Undang-undang ini melibatkan penghinaan mahkamah diperuntukkan di bawah Seksyen di bawah Perkara 126 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi berkuasa menghukum apa-apa penghinaan terhadapnya. Setiap individu mempunyai hak mengkritik, melontarkan pendapat kaum, namun
kritikan atau pendapat tersebut mestilah benar dan bukannya sesuatu menimbulkan fitnah. Sebagai contoh dalam kes Mahfuz Haji Omar lawan kepada Muhammad Sanusi Mat Nor 2021, mahkamah telah memutuskan bahawa pernyataan tersebut adalah fitnah dan telah menjejaskan reputasi plaintiff. Baik, sampai situ saja bagi sekatan terhadap hak kebebasan bersuara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam biru warna. Nama saya Suhaila binti Bahadun, nombor Madrid 259684. Saya akan memberikan contoh-contoh kes semasa kebebasan bersuara, iaitu kes 1. Mahkamah Rayuan pada 19 Februari 2021 telah memutuskan Malaysia Kini yang merupakan portal berita dalam talian yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil telah menghina mahkamah dengan menerbitkan komen 5 orang pembacanya. Didakwa bersifat menghina Musa Aman iaitu bekas Ketua Menteri Sabah dan juga kata-kata menghina Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat selaku Ketua Hakim Negara. Komen-komen ini telah diputuskan bersifat menghina mahkamah dan Malaysia Kini telah diarahkan membayar denda sebanyak RM500,000. Ini kerana Malaysia Kini mempunyai kawalan terhadap bahan yang boleh dan tidak boleh diterbitkan. Maka mereka perlu menanggung risiko. Kes 2, Ahli Parlimen Pasir Gudang iaitu Hassan Abdul Karim yang juga peguam dari Parti Keadilan Rakyat PKR telah menyatakan bahawa sudah sampai masanya perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dikaji semula. Beliau mempersoalkan kedudukan istimewa orang-orang Melayu dalam Dewan Rakyat. Perkara 153 ini melibatkan hak keistimewaan orang Melayu dan perkara 63/4 Perlembagaan Persekutuan tidak memberi kekebalan kepada ahli parlimen untuk menyentuh perkara tersebut di dalam parlimen. Perkara ini telah mendapat kritikan daripada pensyarah kanan, Kolej Undang-Undang dan Pengajian Kerajaan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia Dr. Kamaruzaman Yusof yang menyatakan bahawa tindakan di bawah Akta Hasutan 1948 boleh diambil kerana membangkitkan isu kajian semula perkara 153 ini mengenai kedudukan istimewa orang-orang Melayu. Kes 3, suri rumah didenda RM5,000 kerana menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19. Di dalam kes ini, Nur Sakinah telah didakwa di bawah Seksyen 4/1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu kerana telah menyebarkan berita tidak benar melalui aplikasi WhatsApp miliknya pada jam 10.31 pagi di Arau Perlis berkaitan penularan jangkitan COVID-19 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara hingga 3 tahun atau kedua-duanya. Nur Sakinah walau bagaimanapun telah mengaku bersalah dan didenda RM5,000. Secara kesimpulannya, Malaysia dengan jelas telah mengiktiraf hak kebebasan bersuara sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam perkara 10/1 Perlembagaan Persekutuan. Walaupun hak ini bukanlah mutlak, namun kebebasan ini dapat dikatakan boleh digunakan rakyat. Sekatan-sekatan yang dikenakan juga bukanlah bertujuan memperjudi hak asasi, namun untuk menjaga negara dari aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA juga telah dimasukkan. Pindaan kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti pada tahun 2012 bagi memberi hak kepada pelajar untuk berpersatuan, termasuk parti politik. Cabaran yang dihadapi kerajaan makin sukar apabila dunia melonjak langkah kepada zaman teknologi tinggi, di mana rakyat boleh bersuara menggunakan pelbagai platform media komunikasi, maka kajian pembaharuan undang-undang juga diperlukan dari semasa ke semasa. Sekian pembentangan mengenai tajuk kebebasan bersuara dari kumpulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.